Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Brother Raj selaku pengacara majlis, barisan urus dia, tuan-tuan, perempuan, para peserta yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini, dan dari pagi tadi kita dah berkampung di sini sehinggalah sampai tengah hari Ahad esok lusa. Insya-Allah mudah-mudahan perkampungan kita di sini mendapat rahmat, keberkatan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan saya pakai baju Melayu bersamping, jadi petang ni saya ceramah cakap bahasa Melayu lah. Jadi kalau sesi soal jawab pun kena bahasa Melayu jugalah, sebab hadut depan ni memang yakin Melayu betul ni. Jadi tuan-tuan pada rahmati Allah sekalian, klinik solat, kira duduk depan ni rasa macam doktor pula dia klinik kan. Cuma petang ni saya nak berkongsi lah sebagai orang Islam, sama seperti tuan-tuan sekalian, kita nak muhasabah balik tentang solat pada petang ini kan. Para peserta yang saya dapat maklumat semua pendakwah-pendakwah yang hebat. Jadi saya rasa mungkin maklumat berkaitan dengan solat ni mungkin dah mantap, alhamdulillah. Cuma petang ni kita nak muhasabah, kita nak cek balik, nak tengok sama tak solat kita selama ni dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petang ni saya guna panduan ringkas. Saya tak pastilah cukup tak cukup sebab saya bawa 200 sahaja. Kalau yang tak dapat tu kongsilah, share lah kan, sebab ni cetakan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi saya dapat setakat ni cetakan yang terakhir lah. Mungkin selepas ni mungkin kita nak minta bersama Datuk Mufti kita mungkin nak kena cetak semula lah, supaya sifat solat Nabi kita gunakan untuk edaran dalam program, termasuklah saya guna untuk petang ni. Hanya panduan ringkas, mungkin saya tak masukkan dalam buku panduan ni maklumat yang berkaitan dengan hadis secara detail, kecuali dalam beberapa tempat tertentu sahaja dibawa hadis yang sahih yang berkaitan. Cuma sebelum saya bentang sifat solat Nabi ni dalam panduan ringkas ni, mungkin sebagai muhasabah berkaitan dengan solat, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lain, termasuklah Al-Imam At-Tirmizi, yang mana Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu bihi yawmal qiyamah min amalihi as-salah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Okey, Nabi sebut apa? Nabi kata inna awwala ma yuhasabu, Nabi kata sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti ataupun hari kiamat nanti untuk seorang hamba ialah solat dia. Jadi kita sebagai hamba Allah, para peserta sekalian, antara perkara pertama yang Tuhan akan hisab ialah solat kita. Sehingga kan Nabi kata fa in saluhat faqad aflah wa anjah,
siapa yang solatnya soleh, soleh ni maksudnya okey lah, solatnya betul sebagaimana kehendak agama, solatnya tepat, faqad aflah wa anjah. Nabi kata maka selamat dia, berjaya dia. Maksudnya kalau solat dia tu soleh, bersih, cantik, betul, tepat, maka dia berjaya. Wa in fasadat, Nabi kata kalaulah solat dia rosak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan rugi dan celaka dia, wal ayazubillah. Maksud hadis ni nak menyatakan kepada kita antara perkara yang mula-mula yang Allah akan nilai, yang Allah akan hisab dalam semua amalan anak Adam ialah solat. Dan Nabi sebut, tengok solat tu macam mana pula, bukan kata semua solat karaoke belakang kan. Jadi tak peliklah kita tengok kan, kalau kita masuk dalam masjid kita tengok orang solat, ada 10 orang, kadang-kadang 10 orang 10 takbir, kan, ada hak jenis silap, kan, Allah bar, Allahu tak bunyi bar tu, kan, ada hak jenis Allah akbar, tu hak setiap babai pula kan, ada hak jenis tomoy pun ada, Allahu akbar, dia tak sempat nak buka, sebab apa? Tangkap niat, kan, Allahu akbar, kan. Jadi macam-macam, seolah-olah 10 orang solat 10 ragam kita tengok. Kadang-kadang bila kita sembang dengan orang, kita kata, ish, tuan solat macam ni kan Nabi ajak, kan, kita kata Nabi solat macam ni ke? Dia kata awak salah ke? Tak boleh kan macam tu? Kan? Tak boleh kan? Awak kacau saya hak solat, kacau orang hak tak solat tu. Kan? Hak duk lepak tepi pantai, hak pakai bikini apa semua tu. Nasib baik kawasan ni tak ada bikini. Sebab tu kita buat program Masjid Terapung ni, kawasan hak pantai Selut, supaya tak ada siapa nak bikini kawasan ni. Setakat ni tak ada lagi lah pantai Selut, kita tengok orang duk mandi kan. Nak cerita di sini ialah kadang-kadang setengah orang dia tak boleh. Bila kita kata dek ni bukan cara Nabi ajak, dia kata salah ke? Sebab apa kacau kami hak solat? Ikutlah, kami dah solat dah, cari yang hak tak solat tu. Dia macam ni, tuan-tuan bos sekalian, orang yang tak solat kita panggil masjid untuk solat. Orang yang dah solat kita nak ajar solat cara yang betul. Okey, itu poin yang pertama. Yang kedua, solat masuk dalam bab ibadat tak? Ya, solat adalah suatu pengabdian kita kepada Allah. Bila kita nak tahu syarat penerimaan solat kita, kita nak kena tahu juga apa syarat penerimaan ibadat kita. Bila kita buat ibadat, apa syarat penerimaan? Kita nak ambil seseorang bekerja dengan kita, kita ada satu syarikat kan, kita tengok SPM dia macam mana kan. Nak ambil untuk kerja buat surat dalam bahasa Melayu, tengok SPM, ni SPM tak ada bahasa Melayu, tak ada dalam sijil. Bila bahasa Melayu tak ada dalam sijil, maksudnya tak lulus lah tu kan, tak lulus lah tu. Bila tak lulus, kita kata ni tak cukup syarat ni, kan. Kita nak ambil guna untuk bahagian yang international language, memang terpaksa cakap bahasa Inggeris, mesti nak kena buat penilaian sijil dia ada tak bahasa Inggeris, lulus tak kan. Syarat itu siapa yang tetapkan? Kita lah, sebab kita nak ambil dia bekerja dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Tuhan nak orang yang solat itu tepat sebagaimana yang dia kehendaki kan. Baru ni ibadat korban. Bila sebut ibadat korban, kita teringat cerita apa? Habil dan Qabil, kan. Pada cerita dua anak Nabi Adam tu, seorang nama Qabil, seorang nama
Habil. Kan? Masing-masing persembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tak ada lagi asnah masa tu. Kan? Korban masa tu nak cari mana asnah ni? Oh tak ada. Kan? Masa tu korban letak atas bukit, hak mana yang Tuhan bakar tu, hantar api untuk bakar tu, hak tu diterima korban dia. Jadi Habil dikatakan dia persembahkan kambing yang cantik, gemuk, elok, comel, lotek. Kan? Yang Qabil pula persembahkan gandum, gandum pun hak tak elok. Jadi Tuhan terima hak Habil punya. Sebab apa? Yang Habil persembahkan cukup syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat penerimaan ibadat. Yang pertama, Tuhan kata apa? Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah apa tu? Surah orang utara panggil surah Lam Yakunin. Kan? Surah Lam Yakunin. Tapi kalau cari dekat bahagian isi kandungan, tak ada nama surah Lam Yakunin. Ada surah Al-Bayyinah ya. Kan? Allah kata apa? Wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadat kepada Allah mukhlishina lahuddin, melainkan dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama untuk diterima ibadat kita mesti ikhlas kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Orang Islam buat ibadat mudah, sembah satu Tuhan je, tak payah ada fikir Tuhan-Tuhan lain. Kan? Lillahi ta'ala. Kan? Kerana Allah Ta'ala, selesai. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ialah sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata dekat Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasihkan Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku. Nabi kata kat kita. Jadi kalau kita kasihkan Allah, kena ikut siapa? Ikut Nabi. Sebab Allah hantar Nabi ke muka dunia untuk umat Nabi ni ikut cara Nabi tu. Sebab tu Allah hantar Nabi ni manusia, supaya setiap perbuatan Nabi kita boleh ikut. Cara muamalah Nabi, cara ibadat Nabi, cara Nabi buat haji, cara Nabi salat. Sampai Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Tengok perbuatan Nabi salat macam mana. Nabi dah wafat. Jadi kita nak tengok ke mana? Tengok sumber yang Nabi tinggal kepada kita, iaitu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, jadi dalam ayat tersebut, bagaimana kalau kita kasih ke Allah, mesti kena ikut Nabi. Sebab tu dalam hadis, ada hadis ni dalam hadis 40, dan Imam Nawawi kata hadis ni adalah hadis yang hasan. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Nabi kata, kamu dianggap tidak beriman sehinggalah hawa nafsu kamu mengikut apa yang aku bawa. Nabi kata. Jadi syarat yang kedua, kita nak kena ikut siapa? Kena ikut Nabi. Cara takbir yang betul macam mana? Cara Nabi takbir. Cara rokok yang betul macam mana? Cara Nabi rokok. Kalau kita kata cara sujud macam mana? Tengok orang ramai kan, kebetulan hak orang ramai itu pula semua sakit belakang belakang, semua semayang kita kata atas kerusi belakang, salah semayang kita. Itu semayang cara orang yang uzur. Kan? Tengok perbuatan Nabi macam mana. Okey, itu kita kata
Dua syarat penerima ibadat, ikhlas dan ittiba'. Ittiba' ni maksud ikut Nabi. Okey, sebelum Ustaz pergi kepada praktikal solat, kita nak muhasabah tentang syarat sah solat. Okey, antara syarat sah solat pada pedia ni apa dia? Orang kata pedia tu apa dia? Kan. Jadi orang utara nak bercakap cepat sikit, pedia. Kan. Okey, yang pertama pada waras. Berakal lah maksudnya. Okey, yang kedua Islam. Okey, syarat sah solat, boleh juga syarat wajib solat. Yang ketiga baligh. Orang utara kata baligh. Baligh ni maksudnya yang cukup umur dengan tanda-tandanya. Kan. Ustaz nak cerita tanda-tanda baligh kat sini, tak cerita, malu ke orang. Semua baligh belakang di sini kan. Okey, yang keempat, masuk waktu solat. Kan, ni semangat solat ni. Kan. Allahu Akbar. Tiba-tiba baru bunyi azan. Kan. Ada orang mai perlih, dia duduk dekat suatu negeri yang mana azan subuh dia sekali. Masuk subuh azan. Di Perlis kita minta semua bilal masjid untuk subuh azan 2 kali. Sebagaimana zaman Nabi, itulah praktik di negeri Perlis. Jadi hak azan yang pertama tu lebih kurang dalam sejam sebelum, 45 minit sebelum, ataupun setengah jam sebelum. Kan? Jadi ada orang balik cerita kat negeri dia, dia kata aku pelik. Dia kata dekat Perlis ni kan azan 2 kali subuh. Kan? Azan subuh 2 kali, dia kata tempat kita sekali je. Jadi nak pakai mana? Dia kata aku pakai hak pertama. Sebab apa? Sebab solat awal waktu lebih afdal. Jadi dia pakai solat subuh dia hak azan pertama. Subuh sungguh lah. Jadi hak azan pertama mana masuk subuh lagi. Kan? Jadi dia pergi baca hadis solat hak awal waktu tu. Awal waktu tu setelah masuk waktu. Azan yang pertama belum masuk waktu lagi. Kan? Begitu juga ada orang balik cerita, dia mai kat Perlis ni, dia kata pelik, dia kata solat subuh 3 rakaat. Kan, dia pergi semayang kat masjid tu, kebetulan masjid tu semayang baca surah Sejadah dan surah Insan. Jadi masa surah Sejadah rakaat pertama tu sampai 15 ayat, turun sujud, naik balik. Kan, jadi dia kata 2 rakaat setengah. Kan, sebab itulah nak cerita kepada kita semua, bila kita banyak jalan, kita pergi ke rata tempat, baru kita tahu rupanya dunia ni luas. Kadang-kadang kita rasa kebenaran itu berpihak kepada kita sahaja. Kita rasa tempat aku lah yang paling benar. Kan, rupa-rupanya kita bila jalan banyak negara, banyak negeri, kita akan tengok kan kat mana persamaan. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, okey, masuk waktu solat. Selain tu tak cerita lagi. Pakai baju, pakai seluar, kan nak solat telanjang kot. Tutup aurat lah awal sekali. Kan, tak apalah, okey, tutup aurat yang kelima. Okey, yang keenam, menghadap arah kiblat. Yang ketujuh, bersuci. Yang ke-8, niat. Ni mazhab lain lah ni. Rupanya ada mazhab lain sini ni, kat sini ni. Niat sebagai syarat mesti mazhab Hambali ni. Maksudnya kita tu tanya soalan tu, kita boleh tengok ada Hanafi pun ada. Rupanya Hambali seorang sini. Kan? Maksudnya mazhab Hambali menganggap niat sebagai syarat. Tuan-tuan pun pernah dengar kalau ada orang cerita macam ni, aku niat kat rumah tadi solat. Kan? Maksudnya dia turun dari rumah dia, mai masjid, nak semayang maghrib 3 rakaat, niat siap-siap dah kat rumah. Jadi semasa berdiri betul, Allahu Akbar. Kan, orang kata, masa hang Allah Akbar tak niat ke? Dia kata tadi niat kat rumah.
Kan? Jadi niat kat rumah itu dalam mazhab Hambali dia pegang itu sebagai syarat. Maksudnya sebelum solat niat siap-siap. Cuma dalam mazhab Syafi'i niat ialah dianggap bukan syarat tetapi dia dianggap sebagai rukun solat yang pertama. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Okey, seterusnya. Rukun solat ada berapa semua? Kita ke standard 13 lah. Sehari ada hak 15, ustaz nak kena tanya lebih pula. Sehari pergi habak 21, habis hasang kat situ. Kan? Lah ni kita sepakat kira 13. Okey. Rukun qalbi. Yang pertama niat. Yang kedua tertib lah. Tertib tu sebenarnya dia tak masuk rukun mana-mana, tetapi disebabkan nak kena susun 1 sampai ke 12 secara tertib tu, tertib dianggap nombor 13. Okey, jadi 2 dah situ. Okey, rukun qauli, rukun bacaan. Yang pertama dalam solat kita buat pun mula sekali takbiratul ihram. Allahu Akbar itu ialah lafaz, bukan kira akad tangan. Kan? Setengah orang dia kata, ustaz, akad tangan. Solat tak angkat tangan, bosah, sebab dia tak termasuk daripada rukun. Kan? Cuma kita angkat tangan sebab apa? Sebab Nabi solat, Nabi angkat tangan. Kan? Okey, yang pertama takbiratul ihram untuk rukun qauli. Yang kedua niat lagi. Niat habaq dah tak sah ni. Okey, yang kedua apa dia? Membaca Al-Fatihah. Orang kita kan selalu dengar orang mati je Al-Fatihah. Banyak sungguhlah pakai sebut Al-Fatihah. Orang mati kita sebut apa? Inna lillah. Tu baru betul kan. Ni masing-masing dalam WhatsApp Al-Fatihah. Jadi kita confuse, siapa hak baca Fatihah hanya? Kan? Masing-masing semua Al-Fatihah belakang kan. Jadi orang kita ni cukup sinonim sungguh dengan Fatihah kan. Okey. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir. Okey, yang ketiga. Yang keempat, tak cia Google. Ada Google siap dah. Depa main Google. Okey, yang keempat membaca selawat ketika tahiyat akhir. Yang kelima memberi salam yang pertama. Okey, yang keenam memang tak jumpa sebab ada 5 je kan. Ada yang keenam istighfar, tu tak masuk dalam solat, tu luar solat. Okey, kita kira 5 dulu. 5 campur 2 berapa? 7 kan. Okey, rukun fi'li, rukun perbuatan. Okey, yang pertama berdiri tegak ataupun berdiri betul. Okey, yang kedua rokok terus. Confused terus kan. Okey, yang kedua rokok. Okey, yang ketiga sujud. Allahu Akbar. Ni mazhab mana ni oi? Yang ketiga i'tidal lah dulu. Nak sujud pun silap Google. Okey, ustaz ulang balik. Okey, berdiri betul. Okey, rokok, i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara 2 sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Okey, 6. Yang ketujuh salam. Berapa kali salam langsung? Salam dengan orang pula. Okey, tadi kan dah 7 campur 6 jadi 13. Jangan duk tikam nombor ekor kan. Hak tu susunan nombor sahaja. Okey. Okey, sekarang ni semua boleh tengok panduan ringkas. Okey, kita akan tengok daripada muka surat pertama.
Okey, dalam nota ini tidak disusun mengikut rukun solat yang 13. Kita terus kepada gambar-gambar berkaitan dengan praktikal terus. Okey. Sekarang ni pukul berapa dah? Pukul 3.50. Okey, lagi Ustaz akan buka sesi soal jawab dalam pukul 4.10 lagi. Okey. Berdiri betul. Okey, berdiri betul. Okey, nombor 2, takbiratul ihram. Okey. Okey, mulakan solat dengan takbiratul ihram. Selagi kita tak takbir, selagi itu kita belum terikat dengan solat. Kan? Bila dah takbir, nama pun ihram. Sebagaimana orang niat ihram, bila dah niat ihram, maka dia terikat dengan pantang larang ketika ihram. Okey. Lafaz Allahu Akbar mengangkat kedua-dua tangan bertentangan dengan kedua-dua bahu atau bertentangan dengan kedua-dua telinga dalam keadaan kedua-dua tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Okey, cuba tengok gambar. Okey. Dalam hadis Nabi, tuan-tuan sekalian, ada dua riwayat yang menyatakan dua cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebut tentang bila Nabi takbir hazwa mankibaihi. Nabi angkat tangan paras bahu. Mankibo ni bahu. Dua bahu ni, dua belah tangan ni lah angkat. Dalam keadaan tapak tangan ini dihadapkan ke mana? Kita semayang menghadap mana? Arah kiblat. Tapak tangan ini dihadap ke arah kiblat. Dalam keadaan jari tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Apatah lagi nak tumbuk orang. Kan? Jadi dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, Ustaz sebut cara ringkas sebab hadisnya panjang. Perkataan sahabat yang cerita tu furu'a uzunaihi, paras telinga. Kan, maksudnya hujung jari itu paras telinga. Dua cara ni. Cuma dalam mazhab Syafi'i menganggap ada cara yang ketiga, iaitu dirapatkan jari, hujung jari ibu jari itu ke arah telinga ataupun berdekatan dengan cuping telinga. Ada tiga cara tu. Cuma zahir hadis dua cara sahaja. Paras bahu dan paras telinga. Kan? Kalau orang perempuan pakai telekung, paras bahu lah. Kalau paras telinga, terangkat telekung. Kan? Cuma Ustaz nak tanya bahagian perempuan, adakah syarat sah solat kena pakai telekung? Sebab tadi tak sebut pun. Kan? Maksudnya bukan syarat, tetapi pakaian muslimat mesti lengkap untuk solat. Sebab orang Melayu yang biasa pakai telekung tu, sebab apa? Sebab bila pakai tudung kadang-kadang nampak perut pada panggil perut ni, yang pada tembam hak bawah dagu ni panggil apa? Dia panggil apa isi hak lebih ni? Kan? Kalau kita beli ikan patin, kan bawah dagu tu kan dia lebih sikit tu. Kan? Kalau ikan patin boleh telan lagi. Kalau bayang katak pun sama juga. Kan? Kadang terlajar isi bawah tu. Itu adalah aurat. Hujung aurat tu maksudnya hujung dagu. Bawah ni adalah aurat. Jadi mak ayah, bukan mak ayah lah, ayah tak pakai telekung, mak ayah. Kan? Mak yang pakai telekung dulu tu sebab apa? Sebab dia, bila dia tutup, dia buat tambahan khas bawah dagu tu. Kan? Tetapi kalau kita pakai tudung, dah ada tambahan bawah dagu tu, dah lengkap. Tangan adalah tangan aurat tak? Tangan aurat tak? Bukan Ustaz tanya tangan ada aurat tak ada aurat. Kan? Pergelangan tangan sahaja boleh nampak. Cuma kadang-kadang kita pakai stokin, bukan kita lah orang perempuan,
Sagi ustaz perempuan pula kan. Jadi stokin tu perlu ketat lah supaya mengikat, supaya dia tak turun ke bawah. Kalau turun ke bawah batal solat lah kan. Kena pakai, ada yang pakai stokin tangan tu yang dia buat ikat dekat jari tengah, macam pelbagai lah kan. Carilah kaki memang aurat kan, kecuali pandangan mazhab Hanafi menganggap kaki bukan aurat kan, tetapi secara kebanyakan ulama tutup kaki lebih selamat lah kan. Okey, kemudian bila kita solat, mata tengok mana kan? Mata tengok tempat sujud, walaupun kita berada di hadapan Kaabah kan. Ni solat mentang-mentang lah duduk tepi laut, duduk tengok hari ni ayat pasang ni hari ni 15 Zulhijjah hari ni kan. Ni kalau hujan 2 hari lagi ni banjir kan. Dan lagi sebab apa? Sebab kalau dia solat tengok tempat sujud, dia akan fokus pada solat. Nabi kata apa dalam hadis Al-Bukhari? Nabi kata idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Nabi kata apabila salah seorang daripada kamu solat, sebenarnya dia sedang bermunajat dengan Tuhan. Apa makna munajat? Interaksi kita dengan Tuhan. Kalau kita tengok tempat lain kan, kadang setengah orang duk solat ni, dia tengok kipas ni tok siok tak cuci ke, penuh sarang labah-labah kan, dan lagi nak tengok kipas kan. Sebab tu bila kita solat, kalau boleh, kalau kita pakai pakaian yang tidak ada tulisan apa kan, ni mentang-mentang lah Chelsea kalah baru ni, turis pakai baju Chelsea kan, dah lah kalah Piala Liga, dah lah kalah Piala Super pada UEFA kan, pakai baju Chelsea. Orang hak duduk belakang tu MU dah duduk semayang pada muka Chelsea kalah kan. Jadi duduk solat tu, kalaulah kesilapan orang depan pakai baju yang bertulis, kalau kita tengok tempat sujud, menyelamatkan kita untuk kita khusyuk dalam solat kan. Jadi tuan-tuan berrahmati Allah sekalian, seterusnya muka surat yang seterusnya, yang ketiga, meletak tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dalam solat. Okey, bila kita solat, tangan kanan letak di belakang tangan kiri. Okey, tengok gambar tu. Ada 4 cara berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila Nabi solat, Nabi tapak tangan Nabi ni sama ada Nabi letak dekat pergelangan tangan Nabi, pergelangan tangan. Okey, dalam hadis ialah kawasan dada, maksudnya pusat tu naik ke atas, tengah-tengah perut. Kalau ustaz mudahlah sebab ada banjaran dekat situ, jadi ustaz letak dekat puncak betul-betul lah kan. Jadi hak tu tengah-tengah lah tu kan. Jadi bila ustaz letak tu, maksudnya yang pertama ialah dekat kawasan pergelangan tangan. Yang pertama, pergelangan tangan tu tanpa digenggam. Okey, letak sahaja. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah letak macam tu juga, tetapi kawasan lengan. Okey, kawasan lengan. Okey, berapa cara dah? 2 cara dah. Okey, cara yang ketiga ialah letak kawasan pergelangan tangan, tetapi kita genggam dekat pergelangan tu. Genggam tu genggam semualah. Ada orang kita ada hak genggam buka satu jari. Sebab apa? Setia pada yang satu. Setengah tu 2, setia pada yang kadang-kadang isteri tanya, abang, awak 2 jari tu? Pandai suami cover Allah dan Muhammad. Dan lagi cover, padahal dia ada gewe seorang lagi tu yang buat 2 tu kan. Kalau tengok 3 dan 4, tu dia kan. Sebenarnya sama ada kita letak ke semua jari ataupun kita genggam ke semuanya kan. Yang keempat ialah, maksudnya kita letak ataupun kita genggam. Jadi 4 lah kan, maksudnya tanpa genggam 2, tanpa genggam dekat pergelangan tangan dan dekat lengan, dan yang ketiga keempat ialah genggam dekat pergelangan ataupun genggam dekat lengan. Ada 4 cara, boleh tengok dekat gambar tu. Okey, kawasan dada
Tadi dah Ustaz dah sebut dah. Bawah pusat kebanyakan ulama kata makruh. Kan? Cuma Ustaz masa Ustaz dekat Kelantan dulu, Ustaz tengok mantan MB Kelantan, kan? Datuk Nik Aziz, Tuanku Nik Aziz. Ustaz tengok dia solat, dia letak dekat bawah pusat, kan? Rupa-rupanya dilihat pandangan tu kepada mazhab Hanafi. Rupanya geger mazhab Hanafi, rupanya dia letak bawah pusat. Sebab dia berkata kalau letak kawasan dada, nampak macam tak nampak munajat sangat. Nampak macam kalau kata hamba tu tak pure hamba lah. Kan? Tetapi bila dekat bawah pusat tu nampak macam seolah macam berserah diri sungguh. Okey, itu ijtihad dalam mazhab Hanafi. Cuma kalau lafaz yang sama macam hadis Nabi ialah kita letak pergelangan tangan ini kawasan dada. Kawasan dada ni dalam mazhab Syafi'i 3 cara. Kawasan betul-betul tengah perut, atas sikit dan atas sikit. 3 cara. Tetapi bukan tengkok lah. Tengkok tu bukan dada lah. Kan? Jadi bawah tengkok tu ni satu. Kita tengok geng-geng kadang mazhab pada mazhab Hambali. Banyak solat macam tu. Kan? Kadang dia buat macam tu kan. Rasakan tak? Okey. Ada setengah tu bawah sikit. Kan? Setengah tu pula macam kita tengok Imam Masjidil Haram. Kan? Kadang kita tengok ustaz kita tengok Shuraim. Shuraim dia letak tengah-tengah perut. Kan, walaupun dia tu kita kata mazhab Hambali lah, kan, kalau kata nak kira mazhab Hambali ni kadang atas ni lah. Maksud 3 cara asalkan kawasan dada. Cuma Ustaz nak sebut sini ialah yang tak ada, yang menjadi adat sebahagian orang dia letak kot tepi. Hak tu Ustaz tak tahu mazhab mana. Bukan bila dia Allahu Akbar, kita pula duk belah kiri dia, duk kena hujung siku tu. Hujung siku pula duk tekan dekat rusuk kita pula stay geli-geli sikit. Geli kan, duk geli-geleman dekat situ pula kan. Sebenarnya yang sunnahnya ialah kawasan tengah-tengah dada, bukan kawasan tepi. Kawasan tepi mungkin ini ijtihad ulama tasawuf yang menyatakan bila tepi ni seolah macam kita pegang jantung kita ni nak bagi khusyuk, itu lebih kepada ijtihad kan. Tetapi cara Nabi macam mana? Cara ialah tengah-tengah kawasan dada. Ikut cara Nabi lebih selamat. Okey, kemudian yang keempat, bacaan doa iftitah. Ni antara doa dia, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib sampai habis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ataupun kita nak baca doa yang biasa kita baca, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai kat situ. Boleh tak kita baca? Wajah tu boleh, tak ada masalah. Itu hadis yang lain. Dia macam ni, kalau kita baca doa iftitah sampai dekat wa asila, imam dah baca Fatihah, tak payahlah kita nak sambung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Payahlah sampai ke wa asila aja. La wa asila tu dah satu lafaz hadis dekat situ sahaja kan. Cuma kita pelbagaikan doa iftitah sebab Nabi juga pelbagaikan bacaan doa iftitah. Okey. Kemudian habis doa iftitah, bila kita nak mula baca Fatihah. Fatihah ayat Quran tak? Fatihah ayat Quran tak? Tuhan kata apa? Fa iza qara'tal Quran. Bila kamu nak baca Quran, Tuhan kata fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Itu yang sunnah baca a'udzubillah tu. Sebab apa? Sebab kita nak baca Al-Fatihah. Jadi bila nak baca Al-Fatihah, sunnah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada berapa lafaz a'udzubillah? Antara yang masyhurnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun bawah tu a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Okey, kemudian yang kelima, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah rukun solat tak? Rukun apa tadi Ustaz sebut?
Rukun apa? Saya pergi jawab rukun haji pula. Rukun qauli. Kan rukun yang berkaitan dengan bacaan. Sebab apa ulama pisahkan antara qalbi dengan qauli? Kan kadang-kadang kita solat, ada orang sebelah kita baca tahiyat akhir tak bunyi suara pun. Lepas solat kita tanya dia, hang tak baca tahiyat akhir ke? Aku baca. Baca kat mana? Baca dalam hati. Sah tak? Kalau dia baca tahiyat awal masih dianggap sebagai sunat ab'ad, tak apa lagi. Kalau yang rukun pula, rukun bacaan yang memerlukan kita baca, menggerakkan lidah, telinga sendiri dengar, bukan telinga orang hujung sana. Kan setengah tu dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, rasa seluruh tu, kebetulan pula telinga tu apa nak dengar, dia pula tak telinga lama dah tak servis, dia baca Bismillah dia tu dia hujung sah pun dengar. Siapa kan duduk sebelah dia pun duk baca, duk sangkut dengan bacaan dia. Kan sangkut dengan bacaan dia. Jadi kita baca walaupun tak telinga banyak, tapi hai tak telinga banyak balik korek lah kan. Cuma Ustaz nak sebut, bila kita baca menggerakkan lidah, secara sarafnya dia sampai ke telinga tu kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Telinga kita rasa dengar bacaan kita. Itu rukun qauli. Kalau bibir mulut pun tak bergerak, lidah pun tak bergerak, baca pula dalam hati, tak kira sebagai bacaan. Bila tak kira sebagai bacaan, mana-mana rukun qauli dianggap tidak sah. Kan? Okey. Jadi bacaan Fatihah adalah rukun solat. Kan rukun solat. Cuma rukun solat untuk Fatihah ni ada dua pandangan ulama yang utamalah. Ada tiga pandangan, Ustaz sebut dua pandangan ya. Untuk bacaan yang jahar seperti sembahyang maghrib, Isya dan subuh, bagi sebahagian pandangan, kalau imam dah baca Fatihah dan surah dengan bacaan yang jahar, makmum tak perlu baca. Padan dengan dengar dah dikira sebagai bacaan untuk dia. Faqira'atul imam qira'atul makmum. Bacaan imam dah dianggap sebagai bacaan makmum. Ini pandangan yang pertama. Jadi mana-mana solat yang imam baca secara jahar, makmum dah ambil kira dah. Jadi rakaat pertama dan kedua untuk solat maghrib, rakaat pertama dan kedua untuk solat isya, dan solat subuh memang 2 rakaat sajalah. Kan. Jadi secara jahar makmum dekat belakang tak perlu baca. Okey. Tetapi pandangan dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama hadis menganggap makmum wajib baca Fatihah dalam apa jua keadaan pun, sama ada imam secara baca sir, baca seperti solat zuhur dan solat asar tadi. Asar belum, zuhur tadi Jumaat, kan, asar sebentar lagi, kan. Okey, jadi imam baca secara sir, makmum kat belakang wajib baca. Okey. Untuk maghrib, isya dan subuh, imam yang baca jahar, makmum juga kena baca Fatihah. Sebab Nabi kata apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah dalam solat. Cuma dua pandangan ni wallahu alam, tentu mumpun pilihlah pandangan yang terbaik. Cuma kalau ustaz pilih pandangan yang pertama lah. Sebab bila imam dah baca, kita makmum kita dengar sahaja bacaan imam. Sebab bila kita baca Fatihah, imam baca surah, kita tak tahu surah apa yang dia baca. Yang imam duk cari ayat tak sudah-sudah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, illal ladzina amanu wa amilus salihat, illal ladzina amanu. Dia duk kata, ya awaklah makmum tak tegak-tegak, aku baca wal as ni. Mana wa tawassau tak jumpa. Dia duk ingat tu watin. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dia duk ingat situ, duk confuse. Yang makmum duk habis Fatihah tak habis lagi, kan. Sampai kan makmum waladhdallin amin, dia baru sama illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw. Dia baru jumpa, kan, baru jumpa kat situ, kan. Apapun hak ni khilaf, boleh pilih
sama ada pandangan yang pertama ataupun pandangan yang kedua. Okey. Kemudian dah baca Fatihah, selepas tu kita untuk rakaat yang pertama kedua, kalau kita sembahyang secara sendirian sunat baca surah lah. Tetapi kalau kita berimam, kan, jadi imam dah baca surah, memadai untuk kita Fatihah ataupun kita hanya mendengar bacaan imam. Okey, lepas tu takbir untuk rakaat, angkat tangan untuk rakaat. Okey, ada beberapa tempat yang kita takbir Allahu Akbar sekali dengan angkat tangan. Ada beberapa tempat semua? Dua kat mana? Takbiratul ihram dengan rakaat. I'tidal sunat angkat tak? Sunat 3 dah. Okey, yang keempat kat mana? Bangun untuk rakaat yang ketiga. Maksudnya kita selesai rakaat kedua, tahiyat awal, nak naik rakaat yang ketiga, sunnah takbir sekali dengan angkat tangan. Ustaz tengok ramai juga orang kita, dia hanya takbiratul ihram saja angkat tangan, masalah dia tak angkat. Tuan-tuan, sebenarnya kalau Nabi ajar buat macam tu, ada bonus untuk kita tiru sama macam Nabi. Hadis riwayat Tirmizi yang menyatakan Nabi tak angkat tangan untuk takbiratul ihram sahaja, hadis tu dinilai sebagian ulama hadis kata adalah hadis yang dhaif. Maksudnya kalau yang sahihnya lebih baik kita angkat setiap kali 4 takbir tu. Takbiratul ihram, takbir hendak rokok, takbir hendak i'tidal, dan yang keempat takbir ketika hendak bangun ke rakaat yang ketiga. Okey. Kemudian kita rokok. Okey, bila kita rokok, okey, tengok gambar tu, rokok ni kita kena sama. Okey, kena sama. Kalau boleh buat macam sudut tegak 90 darjah. Oh, kan, kadang-kadang ada orang rokok ni tu dia 120 darjah. Kan, tu dia macam tu 120 darjah. Dia perukok, dia tengok kesih perut dia, ha ni 120 darjah. Tak tepat lah. Kan? Kecuali dia sakit belakang. Tak katalah. Kan? Ada hak jenis semangat yang 90 darjah tu dia buat 60 darjah. Tu dia rapat kepala dia ke lutut tu weh. Tu dah gelak sangat weh. Kan, punya dia pula hak jenis kaki senaman ni. Kan, orang letak tangan ni dekat lutut, dia letak kat kaki. Kan, maksudnya kira kepala sampai ke lutut. Allahu Akbar. Mazhab mana weh? Kan, lah ni mudah. Mazhab sama macam Nabi. Kan, maksudnya Nabi bila Nabi rokok, Nabi merenggangkan jari, genggam dekat lutut, dan Nabi bagi sama belakang dia, sehingga kan sahabat kata punya belakang Nabi sama, nak letak cawan berisi dengan air pun air tak tumpah. Kan, maksudnya belakang tu sama. Kan, okey. Kemudian bacaan ketika rakaat, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil azimi wa bihamdi, ataupun subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Ada bacaan yang lain lagi sebenarnya. Kan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak riwayat berkaitan dengan bacaan ketika rakaat dan sujud. Cuma adalah perselisihan ulama. Ada juga sebahagian ulama mendhaifkan hadis subhan rabbil azimi wa bihamdi. Kan, ada penambahan wa bihamdi tu dikatakan lemah. Cuma yang sahihnya hadis itu dianggap hadis yang hasan. Kan, maksudnya boleh lagi lah dipraktikkan sebagai bacaan kita ketika kita rakaat. Okey, kemudian selepas rakaat kita buat apa? Kita i'tidal. Bila i'tidal baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Lepas tu rabbana walakal hamd. Ada dua riwayat. Ada yang ada wa, ada yang tak ada wa. Kan, rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Kan, lepas tu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Ni antara bacaan zikir Nabi ketika Nabi i'tidal. Kan, okey. Cuma hadis kat bawah tu
Dia confuse macam ni. Bila kita sembahyang dengan imam, imam sami Allahu liman hamidah, makmum kat belakang macam mana? Sami Allahu hamidah juga ke? Okey, dalam hadis Nabi kata, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka hendaklah makmum kata apa? Rabbana lakal hamd. Jadi makmum bila solat dengan imam, dia tak payah sebut dah sami Allahu liman hamidah, memadai dia mengucapkan Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Nabi kata fa innahu man wafaqa, Nabi kata jika Nabi kata kalau sepakat antara ucapan sami Allahu liman hamidah ataupun ketika i'tidal tu sama ucapan imam dan makmum, maka diampunkan dosa untuk imam dan makmum dosa-dosa yang lalu. Kan sebab itulah kita semayang dengan imam, jangan biar perbezaan rukun solat tu terlalu jauh, dan jangan potong imam pula. Kan? Okey, muka surat seterusnya. Yang ke-8 sujud. Okey. Sujud kena ingat 7 anggota sujud. Dahi sekali dengan hidung, cuba tengok gambar tu. Maksudnya dahi sentuh dekat lantai termasuk hidung. Sama ada hidung kecil ke? Kan. Kalau hidung macam pengacara kita tak brother Ras saat ni memang dia sujud tu tak payah waktu turun hidung sentuh hidung tu. Kan. Setengah orang hak macam kami KK Melayu ni hidung kecil sikit. Kan. Cuma mungkin ustaz ni kacukan sikit kot sebab mancung juga sikit. Kan. Mungkin kacukan kan. Jadi hak mana yang pakai spek mata. Kan. Jadi kena buang spek lah. Kalau kata spek tu boleh menghalang hidung, hujung hidung ni kena tempat sujud, dia kena buang spek mata dia. Kan. Bagi sentuh itu lebih sepakat sama macam dalam hadis Nabi, walaupun ada sebahagian ulama kata sentuh dahi dah sah sujud. Sekarang ni nak cari yang terbaik ke yang biasa-biasa saja? Nak yang terbaik. Tentu dah sama macam Nabi SAW. Okey, kemudian bila kita sujud, jari ni dia macam rokok juga, macam kita takbir juga. Kan? Cuma ketika takbir jari direnggangkan sedikit, tetapi untuk sujud dirapatkan jari menghadap ke mana? Arah kiblat. Kan? Semua jari tu letak kan sama ada paras bahu ataupun paras telinga. Kan tu ketika sujud. Jangan direnggangkan jari, dirapatkan jari ketika sujud. Okey, kemudian lutut sentuh atas lantai, maksud tak boleh angkat lah sebelah ataupun dua belah, kena sentuh. Dan yang ketiga ialah jari kaki, hujung jari kaki kena pacak. Nabi sebut wa atrafil qadamain, hujung jari kaki tu. Kan? Hujung jari kaki mesti kena tekan lah situ. Tak perlulah tekan sangat. Kan memadai pacak tu pun dah kira dah. Yang tak boleh tu jari tu, kalau bahasa utara ni dia panggil meleweh lah, meleweh ke belakang. KL sebut apa? Orang KL ada sini. Ustaz dan duduk 5 tahun kat KL, tapi ustaz tak tahu meleweh bahasa utara KL sebut apa. Yang pastinya jari kaki tu dijatuh ke belakang macam tu. Patutnya dia kena pacak tegak macam tu. Kan? Bila dia meleweh ke belakang tu, dia telah berbeza, dia panggil dia panggil macam khilafus sunnah lah, menyalahi sunnah Nabi yang pacak jari kaki ketika sujud. Okey, kemudian turun sujud. Masa nak turun sujud tu boleh dua cara, sama ada turun letak tangan dulu, lepas tu letak lutut, lepas tu letak dahi, ataupun cara yang kedua ialah kita turun lutut dulu, dua tangan, baru letak dahi dan hidung. Dua-dua cara itu diriwayatkan daripada hadis yang sahih. Kan? Sebab kadang-kadang ada juga orang turun tangan dulu, dia kata turun lutut tak betul. Kan? Tiba-tiba tangan dia terseliuh, jadi dia terpaksa turun lutut jugalah. Kan? Jadi sebab itulah kadang dua cara ni mana-mana tu selagi mana diajar oleh Nabi SAW, kita boleh buat salah satu tu. Jangan buat dua-dua terus sudah.
kan sagi nak turun lutut dengan tangan serentak, kan salah satu boleh lah, kan. Okey, bacaan ketika sujud subhana rabbil a'la ataupun subhana rabbil a'la wa bihamdi ataupun subuhun quddus rabbul malaikati war ruh ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kan. Ni antara bacaan ketika rokok dan sujud sebelum baginda wafat. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi bawa satu bab amalan sebelum mati. Antaranya dibawa hadis itulah, bila turun idza ja surah An-Nas kepada Nabi, rokok dan sujud Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kan. Nanti boleh semak dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, kemudian duduk di antara dua sujud. Okey, kemudian zikir antara duduk antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni warzuqni, ataupun doa yang kita baca tu kita teruskan, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahini wa'afini wa'fu anni. Okey, yang ke-10 takbir dan sujud kali kedua. Yang ke-11 tasyahud awal. Okey, maksudnya masa tasyahud awal ataupun tahiyat awal, jari, kan, maksudnya jari tunjuk ke mana? Tunjuk arah kiblat, kan. Setengah tu tunjuk tu dia pocok naik ke atas, kan, angkasa lepas. Okey, dalam hadis Nabi ketika Nabi tunjuk jari, Nabi membengkokkan bahagian tengah, kan. Nabi membengkokkan bahagian tengah, kan. Dan ada dua cara, satu sama ada Nabi genggam ke semua ibu jari ni, Nabi genggam 3 jari lagi dengan Nabi membengkokkan bahagian tengah, dan satu lagi ialah Nabi buat macam dalam bentuk bulat macam tu, hujung ibu jari sentuh dekat jari tengah macam tu, dan macam tu, lepas tu jari telunjuk ditunjuk ke arah kiblat dalam keadaan membengkokkan bahagian tengah, kan. Dua cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Okey, tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, bacaan tasyahud tak apalah, bacalah. Ni antara riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-tahiyyatu lillahi salatu wat thayyibat, ni antara riwayat. Ataupun yang kita duk baca selama ni, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai habis tahiyat. Okey, tahiyat ni sampai kat mana? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian selawat, tadi yang kita sebut rukun qauli itu, antaranya bacaan selawat ketika tahiyat akhir, kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Banyaklah riwayat dia, kan. Riwayat dia, wa Allah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada berkaitan dengan selawat, kan. Okey, kemudian membaca doa selepas tasyahud akhir. Kita diuji dengan ibadat bila penghujung kita nak bagi cepat sudah. Sebagaimana orang buat haji, nak balik lagi, dia gaduh nak buat nafar awal. Faham nafar awal? Tak apa, nanti ceramah Pak Haji pula, kan. Nafar awal ni ialah meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah, padahal melontar dan bermalam malam 13 dan melontar hari 13 itu adalah wajib haji, bukan sunat. Wajib haji. Package dia 3 hari itu, 3 hari bermalam, 3 hari melontar. Tiba-tiba ada yang hak jenis kadang semangat nak balik awal ni, kan, dia buat nafar awal. Jadi sayang, padahal hari ke-13, walaupun kita kata dia nak balik Mekah, hari 13 afdal dia duduk dekat Mina. Tuhan kata fazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, banyakkan zikir kepada Allah pada hari-hari tertentu, termasuk hari-hari tasyrik. Termasuklah kita yang salat innaka Hamidum Majid, assalamualaikum, terus assalam terus. Padahal antara doa yang mustajab yang diajar oleh Nabi SAW adalah ketika sujud.
Selain daripada sujud ialah ketika selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam yang pertama. Antara doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan ada riwayat yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik inna antal ghafurur rahim. Ada riwayat yang Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma, banyak riwayat. Kita pelbagaikan doa, dan pelbagaikan doa ketika sebelum kita bagi salam yang pertama. Okey, kemudian yang ke-13 memberi salam, salam ke kanan, yang ke kiri. Okey, kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika solat. Ni hak salah lah. Ni cara nak pesan ni. Ni hak salah. Saya pernah bagi kursus solat dekat pelajar-pelajar sekolah. Jadi selepas tu kita buat praktikal. Rupanya kadang-kadang kita ajak hak last tu hak ingatnya, hak awal tak ingat dah. Apa maksud ustaz? Ni hak salah ni, hak tak tepat kan. Last kali bila kita solat kita buat hak ni, tak kena, ni hak salah ya. Jadi maksudnya di sini, maksudnya jangan kita tiru seperti gambar-gambar hak bahagian kesalahan ni. Jadi nak bezakan peserta kita hari ini dengan pelajar-pelajar sekolah. Kan? Okey, yang pertama, solat kaki rapat termasuklah bagian orang perempuan. Kan? Bila masuk taekwondo, bila nak buat ke kuda tu, renggang pula kaki. Kan? Kalau tak renggang kaki, tolak perebah. Jadi sebenarnya rapat kaki itu lebih kepada ijtihad. Sebenarnya solat ini direnggangkan kaki, sama ada lelaki termasuk perempuan, kan, kena renggang kaki. Sebab apa? Sebab Anas kata, kami pada zaman Nabi bila buat saf, kan, wa kana ahaduna yalziqu mankibahu bimankibi sahibi wa qadamahu biqadami sahibi, dalam hadis Imam Muslim. Anas kata kami buat saf pada zaman Nabi, bahu kami, orang tahu kata bau, bau ni bahu lah, bahu kami bersentuhan dengan bahu kawan sebelah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa qadamahu biqadami sahibi, kami sentuh kaki kami dengan kaki kawan sebelah. Kalau kita solat, kita rapat kaki kita, macam mana kaki kita boleh sentuh dengan kaki kawan sebelah? Faham maksud ustaz bahagian muslimat? Faham maksud ustaz? Bahu kita dah sentuh dah. Bahagian muslimin yang jawab. Ustaz kata muslimat. Kan? Bahu kita dah sentuh dah. Kaki kita dah kita rapat, macam mana kita nak sentuh kaki kawan sebelah? Jadi nak tak nak bahagian muslimat pun kena renggangkan kaki. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kaki tidak menghadap kiblat. Ni Stan McDonald punya ni. Tu dia kaki. Kan patut arah kiblat. Kan kaki sebelah Rusia, sebelah lagi Brazil. Ya Allah. Kaki kita kan menghadap arah kiblat. Jadi kedua-dua kaki kita yang direnggangkan sepenuhnya menghadap ke mana? Ke arah kiblat. Kan? Okey. Yang ketiga, tangan terlalu tinggi. Tu dia. Allahu Akbar. Tu dia tinggi ya. Hak ni memang surrender sungguh. Kan, sebab dia kata ustaz kan ceramah, kata ustaz penceramah kata bila kita semayang takbir ni macam kita surrender dengan Tuhan. Dia bisa tengok cerita surrender semua macam tu. Kan, dia pun buat macam tu lah. Tak kena, kan, sebab Nabi tak buat macam tu. Nabi buat macam mana? Paras bahu dengan paras telinga. Simple je, kan. Okey, yang keempat, tangan terlalu rendah. Allahu Akbar. Allah, macam tu ya. Ni malah sungguh ni. Kan? Sikit lagi nak pergi paras bau. Kan? Macam tu. Kan? Allahu Akbar. Kan? Sungguh tu start tegak. Allahu Akbar. Tak boleh gerak langsung. Kan? Yang kelima, hak ni dia nak angkat, dia nak buat macam tu, Allahu Akbar. Tetapi tak ada nak sebab lagi. Allahu Akbar. Ada hak jenis setengah orang, jenis tangkap. Macam mana dia tangkap?
usalli fadl asri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, sahaja aku sembahyang fardhu asar 4 rakaat mengikut Tuhan. Allahu akbar. Oh kan, dia takut lagi yang solat asar tu pergi sebut maghrib, dia takut yang 4 rakaat tu pergi sebut 3 rakaat. Jadi betul je pap, bar tu tuan-tuan. Rukun solat yang pertama saya nak tanya, apa rukun yang pertama? Niat. Sepatutnya niat ketika berdiri betul sebelum takbiratul ihram. Faham maksud Ustaz? Bila kita dah takbir, sepatutnya Allahu Akbar, dalam jantung hati kita kata apa? Allah Maha Besar lah, kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ni kita Allahu Akbar, ni nak buat serentak tu Allah, mulut Allah Akbar, hati pula sahaja aku salat fardhu zuhur 4 rakaat, setengah tu duk kerah macam tu. Oh, tak boleh lagi duk giling kepala. Allah, niat tak masuk lagi. Bayangkan orang yang jamak solat zuhur dengan asar, usalli fadl zuhri rak'ataini majmu'an ilaihi al-asr. Tu dia kan, ma'muman lillahi ta'ala, sahaja aku salat zuhur 2 rakaat qasar jamak dengan asar mengikut imam kerana Allah Ta'ala, tak habis-habis niat. Tu dia Allah. Alah, tak masuk lagi. Dah 13 harkat dah tu. Kan? Nak mudah semasa berdiri betul, masa berdiri betul tu, niat tu. Sahaja aku salat zuhur 2 rakaat qasar jamak dengan asar kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mudah tak? Awak tak buat macam tu? Kan? Ustaz pernah semayang sebelah masa dekat RNR, tengok pakcik tu duk geng kepala masa niat. Kita duk nampak ni pakcik ni geng usali dah ni, kan? Ni rasa tak masuk niat dah ni. Nampak ulang banyak kali, last kali tengok 4 rakaat. Ni tak qasar, tak jadi qasar. Payah sungguh. Agama payah lah. Nabi kata inna dina yusr, agama mudah. Wala yushaddad din, Nabi kata jangan kamu bebankan agama ini, melainkan kamu akan dibebankan dengan agama. Agama tak membebankan, fitrah agama ni memudahkan. Kan? Niat sebelum masa kita berdiri betul, sebelum takbir niat. Kan? Allahu Akbar. Simple. Kan? Okey. Kemudian hak buka 5 jari. Allahu Akbar. Buka 5 jari ni masa mana? Masa rokok. Okey, tadi Ustaz sebut dah. Masa takbir tidak terlalu rapat jari, renggang sedikit, dan tidak terlalu renggang ataupun tidak terlalu rapat, sederhana. Kan sederhana. Okey, yang ketujuh. Hak ni pun sama juga. Kan? Hak ni pun Allah tak ada nak sama, takat niat juga. Kan nak bar tu, jadi dia terkejut tu, kadang orang sebelah latah terkeluk habis, kan, disebabkan orang nak takat ni bar tu, jadi hak sebelah pun dia ingatkan meletup apa, rupanya Allahu Akbar. Kan? Okey, yang ke-8, tangan tidak diletakkan kawasan dada. Ni maksudnya yang letak dekat kawasan rusuk. Ustaz bukan kata tak sah, semua kesalahan ni sah belaka, tetapi tidak tepat. Nak tahu tepat tak tepat, hak sama macam Nabi lah. Kan, hak sama macam Nabi. Kalau Nabi kawasan dada, kita pergi letak kat rusuk, betul ke? Tak betul kan? Okey, yang ke-10, sujud. Kan, punggung dan tumit terlalu rapat, biasanya bahagian perempuan, ataupun kalau bahagian lelaki, biasanya bahagian sotong lah ni. Kan, dia sujud tu Allahu Akbar, dada rapat ke paha, direnggangkan, kan, tidaklah terlalu rapat, kan. Walaupun adalah hadis dikatakan hadis yang mursal dalam dalam marasil Abi Dawud, sebut tentang bagaimana Nabi lalu, Nabi tengok 2 orang perempuan solat, lalu Nabi kata hendaklah kamu renggangkan ketika kamu solat.
ketika sujud tidaklah terlalu rapat. Maksudnya bila renggang ataupun dirapatkan, fadumma, Nabi kata dekat doa perempuan ni, fadumma, jangan renggang sangat, Nabi kata kena perapat sikit. Perapat tu bukan bermakna rapat sangat. Kalau sampai rokok tu jadi terlalu rapat, sujud terlalu rapat, kena renggang sedikit. Cuma orang perempuan bila sujud tu, kalau lelaki buka renggang macam tu, mereka tak buatlah renggang macam tu. Kan, maksudnya dia perapat sikit, nampak macam orang perempuan. Kan, kalau renggang macam lelaki juga, kan, jadi tak beza dengan orang lelaki lah kan. Okey, tidak meletak tangan di kawasan lutut. Okey, ni maksudnya rokok yang tak tepat. Okey, hak ni hak sujud jenis ke depan ni. Hak ni biasanya kalau kita sujud ni, hak jenis masuk dalam kain kita ni. Ni sujud hak jenis kepala tu dia masuk dalam tepat soft kita. Dia punya melengkung badan dia masuk dalam kain kita, kepala dia. Kita kata, siapa pula ni masuk dalam kain aku ni? Rupanya dia ni sujud jenis hak kepala ke depan ni. Kan, ni tu pun tak tepat juga. Okey, siku rapat ke lantai. Okey, ni kalau kata anak kita solat macam ni, kita kena perbetul lah akad siku dari lantai. Duduk iftirash yang salah. Okey, antara tabiat orang kita ialah bila nak bagi salam, dia tengok bahu dia. Assalamualaikum warahmatullahi, dia tengok bahu dia. Bagi salam melihat arah kanan dan melihat arah kiri. Kan, kita kalau kita sah yang pertama, bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tengok pusing ke belakang tu, nampak orang di saf yang kedua. Begitu juga yang ke kiri pun, orang yang berada di saf kedua. Kalau kita sah yang pertama dah, kan, janganlah pula sampai kita nak pusing ke belakang tu. Dia hanya melihat kanan dan kiri. Okey, mengangguk sebelum bagi salam. Ni ada juga. Kita kan pernah dijajah oleh Jepun, kan, seolah-olah macam haid, kan, seolah haid dulu kan. Tak ada lah sampai tahap nak angguk dulu. Maksudnya bagi salam, assalam, pusing kanan je, pusing kanan dan pusing ke kiri. Okey, kemudian antara adat orang kita juga, bila bagi salam, bila selesai bagi salam yang kedua, ambil bahagian belakang, lepas tu sapu muka. Kan, sama ada sapu dahi ataupun sapu muka. Sebenarnya ada riwayat hadis, saya tidak nafikan ada riwayat Ibn Sunni, cuma riwayat tu hadis dia dikatakan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar sebab apa? Hadis itu terlalu dhaif, bercanggah dengan hadis riwayat yang sahih, terutamanya hadis riwayat Bukhari yang mana Nabi solat ada kesan pasir dekat tempat sujud Nabi ni. Bila selesai solat, sahabat tengok masih ada kesan pasir dekat dahi Nabi, menunjukkan kepada kita Nabi bagi salam, Nabi tak sapu muka. Kan, cuma kalau kita nak sapu muka selepas tu, sapu selepas tu lah, sebab nak buang pasir dekat dahi ni. Sehari balik rumah duk tayang pasir itu pula. Kan, cuma maksud ustaz di sini ialah selepas solat bagi salam kanan kiri terus sapu muka. Nabi buat tak? Dalam riwayat yang sahih tak ada. Mungkin setengah orang dia kata, ustaz, apa salahnya ustaz? Kita kan dah bagi salam dah. Kan, hak tu kan luar perbuatan solat, tak ada masalah, boleh buat. Cuma kita kata Nabi buat kan, Nabi tak buat. Kalau Nabi tak buat, kita tak buat lah, sebab kita cuba nak ikut bagi sama macam Nabi SAW. Jadi marilah kita bersama-sama mengikut sunnah Rasulullah SAW. Saya tengok jam pun dah hampir nak masuk asar dah. Jadi selamatlah saya daripada buka soalan, sebab kalau buka soalan ni bahaya sebenarnya. Kena soalan saya tak boleh jawab, malu dah live kat sini ni. Jadi selamat saya petang ni sebab masa dah habis, jadi soalan kita tak buka. Jadi kalau nak tanya soalan, tunggu mufti mai lah. Jadi saya berjaya menyelamatkan petang ni sebab masa pun dah, alasan masa. Jadi wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.